Video ini mengandungi unsur jeritan yang sangat kuat, risiko oleh kangol oleh bersiap我觉得不解决，我觉得不怎么做了不去解，我记得这不理解这样子不这样讲，我不记我跟理解不了我有。Selamat datang ke Pagi Podcast. Saya Galis. Saya Ya, Pagi Podcast dibawakan oleh Tumpang Coworking Space dan dikuasakan oleh About Sempang Ringga. Alright, ni dah episode berapa? Macam dah banyak episode ni? Seempat lah. 4 dah? Sekeempat. Cover lah sikit. Aku dah cakap banyak, cakap lah banyak. Ya Allah. Okay, episode yang ke-400. Okay, episode yang keempat. Lama sebenarnya kita nak apa? Tak apa, tak payah cakap. Memang teruk lah podcast ni. Tak, kita belasah ya kan. Tak ada dialog, tak ada apa kan. Kita bedal ya. Apa kita boleh cakap, kita nak cakap. Suka hati aku nak cakap apa, suka hati Ayib lah nak cakap apa. Kan aku pun tak entah. Aku memang nak biar kau banyak cakap kali ni. Okay, okay. Banyak tu kau tulis tu. Tu ada. Aku tuliskan ni pun sebenarnya untuk kau. InsyaAllah. Okay lah, apa untuk episod kali ni, kita ada seperti biasa lah, kita memang ada guest kan untuk yang kali ni. Nak tahu guest siapa nanti kejap lagi lah. So untuk yang ESO ke apa? Petronas punya guest. Boleh lah. Oh, guest. Oh, okay. Sorry lah, aku tak pandai bahasa Inggeris. Tu ada tadi cerita pasal marah kan. Aku tak marah lah. Okay, selalu kita start dengan isu semasa. Tapi itulah, kali ni kita nak buat lain sikit. Kita nak cerita pasal geng-geng kita yang ada dekat sekeliling kita. Maksudnya community lah yang ada dekat sekeliling kita ni. Dia bukan berpusat kat Sempang Ringga, which is dekat sekitar juga. Okay, salah satu yang kita orang nak cerita ni pasal geng kita dekat Batu Pahat, Senggarang apa, Lis? Oh, Senggarang bersepeda. Kepada orang yang tak tahu, hari kayuh tu ada. Kan, pada yang tak tahu sepeda tu apa, tu basikal. Pada yang tak tahu kan. Tahu. Tahu. Okay, dia ni macam mana cakap? Dia ni dihidupkan budaya berbasikal lah dekat Senggarang, which is banyak salah satu benda yang di cover ni, dia cover spot-spot baik dekat area dia Batu Pahat kat Senggarang, especially dekat Senggarang kan. Lepas tu dia orang cakap dihidupkan balik komuniti berbasikal kat sana kan. Yalah, benda yang bagus lah, keluar peluh kan. Benda yang baik kan. Sama dia pun ambil gambar, update tempat-tempat menarik dekat Senggarang tu. Betul. Aku pun tak tahu tempat tu kat situ. Betul kan. Ada satu tu dia ambil yang apa, pintu air tu apa? Apa tak tadi aku lupa tadi. Dia tulis ada dekat Facebook dia tadi. Baik kat tu. Sama maksudnya aku baru tahu ada tempat dekat situ. Baik lah tempat tu kan. So dia dikira dia apa? Dia nak bagi tahu dekat public yang banyak tempat best lah dekat sana. Tapi dia bawa version dia berbasikal. Ya. Lepas tu dah ramai gila. Aku tengok orang-orang kat Senggarang ni rupanya yang yelah, bila dia buat benda macam itu, so keluarlah orang-orang tu kan. Dengan basikal masing-masing. Ada yang bawa cruiser, yang dia tak semestinya basikal pakai baju ketat lah ke, kan dia nak jual boleh ke kan, tak ada masalah pun. Tapi so far setakat ni yang baju ketat. Yelah. Tak, aku panggil tu geng basikal baju ketat. Yelah. Tapi setakat ni aku tengok yang dia update tak ada lah pula. Yang itu tak ada turun pula kan. Bagus lah. So kepada Senggarang Bersepeda, teruskan anda punya usaha dan kita berdoa pandemik ni habis, dan insyaAllah ramai akan ke Senggarang untuk berbasikal. Tu aku tadi minta kat dia datang kat sini kayu basikal kan. Tengok macam ni dia berani tak berani kan. Jauh. Kena ada surat tu. Kalau sekarang lah. Yelah, betul lah kan. Ni tengah sekarang tak boleh kan. Basikal tak ada. Kalau basikal tak ada, dia tengok polis lah. Tengok polis. Apa ni? Okay, itu Senggarang bersepeda. Satu lagi, dia bukan gerakan, dia kira macam samsak gerakan lah juga. Aku tak tahu lah, gerakan ni macam keras sangat ayat dia.
straightforward lah, karya sama. Dia orang gelar dia orang ni karya sama. Dia orang ni penulis bebas lokal, penulis lokal bebas dekat area Pek Raja Batu Pahat. Ni okey. Dan sekitar. Senang lisan kau. Ni senang gila. Okey, dia buat polis. Inilah kerja aku. Okey, karya sama dia buat apa? Baru-baru ni dia update pasal budak-budak Pek Raja yang update, yang buat apa? Estate kerajaan gagal. Yang kan rentang lah. Kan rentang, musuh bakar, flare apa semua. Dan pendapat dia, nak kata aku setuju 100% tak lah, tapi benda yang dia cakap tu betul. Dah tiba masanya lah kita bersuara. So dia cover penulisan kat situ ke? Dia cover apa yang diorang buat, dan dia bagi pendapat lah tentang apa yang budak-budak Pek Raja tu buat. Tu kawan-kawan dia bukan? Bukan lah, tapi kenalan lah mungkin. Pek Raja pun kebanyakan dalam kawasan ni, kampung kan, takkan sebelah kan. Circle dia orang juga. Circle dia orang jugalah. Boleh follow lah karya sama ni. Dia keluarkan penulisan pasal satu lah pembelaan. Dia fight untuk peguam lah setiap orang tu. Dan itu memang hak kita sebagai manusia lah untuk diberi keadilan. Untuk geng-geng karya sama, all the best lah. Teruskan menulis benda-benda yang best lah kan. Okey, itu karya sama. Satu lagi dalam circle komiti kita orang dekat Johor, Baroka Bless baru-baru ni. Aku di screenshot dekat handphone aku. Waduh, kena buka Sekolah Baroka. Betul. Baru ni dia orang ada buat kemaskini pendanaan. Kalau kau dah tengok Facebook dia orang paling baru, update yang paling baru, dia orang ada ni lah. Dia orang bagi tahu pasal apa yang dia orang spend daripada apa dana yang dia orang dapat tu dekat apa yang dia orang usahakan dekat sekolah tu. Masih buka lagi untuk ni, untuk PAP tutup. Sumbangan kan. Dah tutup lah. Masa ni tutup lah. So later on nanti kalau dia ada buka lagi, nanti mungkin dia akan update lah. So pada korang kat sana nak tahu perkembangan tu, boleh follow diorang punya Facebook lah, Baroka Bless. Untuk pengenalan sekolah Baroka ni, sekolah yang diwujudkan untuk anak-anak peniaga dekat Pasar Karat. Sebab bila meniaga, dia bawa anak-anak dia, jadi budak-budak ni terbiar time on tour dia niaga lah. Jadi sekolah Baroka ni diwujudkan untuk budak-budak ni datang sekolah walaupun malam. Dia orang akan belajar. Dia bukan belajar pasal tentang macam sekolah biasa. Mungkin ada belajar macam nak survive macam mana, belajar melukis, belajar main muzik, main skateboard, macam-macam lah benda yang melibatkan kreatif kan, cara hidup macam mana. Jadi budak-budak ni bila dia pergi sekolah dekat sekolah Baroka ni, dia tak terbiar. Sebab kawasan dekat Pasar Karat tu kebanyakan semua orang tahu kawasan-kawasan yang dia ada side-side yang dark side lah. Jadi budak-budak ni tak terbiar ke situ lah. Dia pergi sekolah. Dan alhamdulillah dia punya permintaan tu budak-budak ni suka. Budak-budak tu suka pergi sekolah. Dia tak stereotip macam sekolah biasa. Padahal apa yang dia orang nak cuba buat tu supaya budak-budak tu tak tercecer lah. Ya, betul. Macam tu lah. Tak buat benda-benda yang lara lah. Okey, betul tu. Okey, so far untuk yang kali ni, untuk episode ni kita cerita pasal 3 benda ni dulu. Later on nanti kita akan masuk ke topik kita untuk episod ni. Okey. So nanti kita sambung lagi. Okey. Jadi kita berehat sebentar. Kembali semula ke dalam Pekik Podcast. Ya, kembali semula kita dalam Pekik Podcast. Saya Kalis. Saya Aib. Dan hari ni kita ada tamu. Sorry. Pekik Podcast dibawakan oleh lupa Tumbang Kongking Space dan dikuasakan oleh Ebak Sempang Renggak. Aku lupa sebenarnya.
Tak cakap lupa penatlah nak potong. Tak payah. Okay, macam biasa, ayat-ayat paling klise je. Okay, kita ada tetamu klise kan. Tak klise je. Siapa ke? Okay, selamat datang dekat tetamu kita. Encik Apa ni Encik Cik ke abang? Jangan panggil tuan dah lah. Okay, jangan selamat. Panggil tuan kan tampik pula. Aduh. Okay, boleh lah, tak kisah. Abang ke apa kan lah, sempoi lah. Panggil nama je lah, senang kan. Alright, boleh. Macam ni buat-buat lah kalau panggil Encik ke abang. Okay, Muar, Yes. kenalkan lah diri. Betul. Okay, macam biasa, macam sekolah lah. Okay, aku Moha Nizam lah nama penuh. Panggil Moha, kadang Moni lah, Nizam lah, macam-macam ada. Mat lah, itulah inilah. Tapi dalam scene, dalam saya Parenggam, member pun panggil Moha lah. Jadi dalam keluarga panggil Nizam. Jadi kalau member ke apa, Moha lah. So cerita umur ke tak payah lah. Umur tengah-tengah lah. Tengah-tengah 18 lah. Tengah-tengah 18. Tengah 18 tu kena dalam sistem zaman Paleolitik tu. Okay, lain macam biasa lah. Apa yang apa lagi yang aku nak tahu? Okay, so far orang dah kenal Moha daripada Separenggam. So pada orang kat Separenggam, especially yang dulu pernah involve dalam scene music, dalam scene underground, especially Separenggam, Keluang dan kawasan setempat, mungkin dia akan kenal lah kan. Dia akan kenal lagi lah kan. So far tadi tu kenalan dia. Boleh tak Moha kalau kau cerita sikit pasal macam mana idea untuk kau involve dalam scene yang kau involve dulu? Okay, kira Separenggam punya ni lah. Boleh lah dekat untuk Separenggam juga. Bila idea tu datang, dengan dah berapa lama? Okay, kira kalau ikut daripada diri sendiri lah diri sendiri, kira daripada sekolah rendah lagi sebenarnya. Kira kita punya naluri daripada segi muzik lah. Pergi masa tu banyak rock jiwang tahun 90-an tu kan, 90, 91, 92. Kita masa tu dah sekolah rendah kan, tapi jiwa kita ni dah orang kata dah dihadamkan dengan muzik-muzik rock kapak dulu lah kan. Jadi sampai satu masa tu, bila kita pergi kedai kaset dulu kat bawah hotel Separenggam tu, ada kedai kaset dengan kedai Encik Keri, Encik Khalid. Encik Khalid betul. Dekat apa? Dekat sekarang ni apa? Mara yang itu apa nama yang ada kedai apa, kedai Planet Gigi apa semua kan. Betul. So situ dulu ada kedai kaset juga. Tapi kedai tak bertahan lama lah. Jadi dekat bawah hotel tu lama sikit. Hotel tu lama. So selalu pergi sana, tapi tak nak beli tu duitnya belum cukup lah kan. Masa tu kaset baru RM11 lebih. Tengok Iron Maiden, Slayer, Chromok, banyak sangat lah staff yang luar daripada jangkaan kita, yang tulisan tajam-tajam lah apa gitu kan. Merah berdarah lah, tengkorak apa benda kan, melekat kat dinding kan. Ini apa benda kan. So keinginan nak tahu tu kira membuat-buat lah kan. Jadi kita tak ada belajar nak minta duit kat mak untuk sesuatu benda. Jadi bila dapat duit tu, kita simpan duit raya tu, kita dapat simpan apa semua. First tape aku beli masa tu Iron Maiden Fear of the Dark tahun 92 tau. Tahun 92. Masa tu aku sekolah rendah je lah aku cakap kan, tapi dah ujung sekolah rendah nak masuk sekolah menengah lah. Jadi pergi beli first tape tu lah aku bawa balik. Biasa lagu ni, tak ganas mana Iron Maiden kan. Tapi unsur metal tu ada lah kan. Jadi aku cakap aku nak lagi kan. So aku kumpul lagi. Tahun depannya aku beli Chromok lagu Chromok. Tape kedua Chromok, Image of Purity.
Tu cakap suara dia tak lagu nyanyi tak apa benda sebut pun. Betul. Tapi you punya music buat dengan kita rasa so terus-terusnya macam tu lah, sampai ke sekarang lah. Jadi kita daripada segi scenes pula, kira dah masuk awal atau pertengahan sekolah menengah lah, dah mula ada rasa ingin ada band juga. Dah mula rasa nak macam apa yang kita dengar, nak macam dah start nak serius lah maksudnya. Serius masa tu. So kita carilah member yang minat yang sama lah. Tapi masa tu tak ramai lah. Jadi cuma ada pun yang minat pun masa tu KRU, For You To See. Jadi masa tu memang tengah top lagu Oh Ibu apa semua kan. Dulu pun pernah masuk pertandingan menyanyi kat sekolah rendah. Menang tak? Menang ke tak? Menang kena gelak. Belum nyanyi dah atau mentah dia gelak je. Itu biasa. Yang gelak-gelak kena kawan tu. Gitulah kira starting tu lah. Starting maknanya kita memang dah ada minat music tu yang lain daripada masa tu dah dengar lah. Kan starting kita lah. Baik tu kan. Tu kira serba sikit lah perjalanan lah. Itu sebelum betul-betul get serious lah dengan dalam sini kan. Bila dah permulaan kita nak berjinak kan. Masa tu kita budak lagi kan. Budak lagi baru nak masuk alam remaja. Maknanya kita budak lagi tu pun masa tu dah dapat pendidikan awal lah. Pendidikan awal tentang masa tu internet semua belum ada. Betul. Handphone tak ada. Pun tak ada kan apa kan. So magazine lah. Hanya magazine, tape. CD masa tu nak dapat susah. Betul, CD harganya mahal. Betul. Jadi kita masa tu tape. Kalau nak tengok video pun kita pakai VHS. VHS betul. Dulu sewa kat belakang mana tau, belakang kedai kedai lesen mandu tu dekat. Betul. Situ ada. Lepas tu dekat Burger Box tu depan tu ada. Kadang sewa nak tengok Napalm Death, Metallica je tu. Sewa lah. Pulang tak? Tak bilang kan. Datang betul register nama lain kan. Betul. Itu biasa buat. Yang penting jangan pinjam, jangan sewa satu kali. Betul. Ingat seorang yang buat kan. Terpakai kan taktik tu kan. Terpakai semua Yang mana? Yang sewa satu kali ke yang tukar nama? Tukar nama. Aku rasa tukar nama tu semua buat. Hari ni songkok, besok topi. That's why kedai tu tak petang lama kan. Betul. Orang pinjam tak bilang. Panas. Tapi tu best lah. Zaman tu best lah kan. Yes. So tu masa sebelum permulaan. Lepas tu kira waktu dah start serius tu dengan scene underground lah, especially kan. Jenis muzik macam mana yang kau bawa mula? Okay, hardcore ke? First memang kita ada macam biasalah. Kalau kita dah dengar music macam-macam, kita akan tertarik satu benda, satu jenis muzik lah kan. Betul. So masa tu minat jiwa aku lebih pada hardcore lah. Masa tu memang tengah naik. Sebenarnya hardcore dah lama naik. Betul. Tapi scene kat Malaysia masa tu macam baru lagi tau. Dulu perkenalkan baru Stand Culture record kan. So masa tu macam NET project Visionville Hardcore punya compilation. Macam band-band hardcore satu Malaysia di-compile kan. Jadi bila kita beli tape tu, kita dengar apa, aku macam nak buat band juga macam diorang juga punya spark kan, nak buat juga kan. So kita start collect member lah kan. Ada minat kata tu. Ada juga member yang tak satu kelas tapi satu sekolah lah kan. Satu taman pun ada. So macam kawan-kawan baik kita apa semua kan. Yang tak minat tu kita paksa dia minat. Kan lepas tu kau gitu-gitu rasa dia lagi kan lah. Apa tu? Joget benda tadi. Masa tu tengah top apa, pakai baju hujan lah apa kan. Baju kumpulan hujan, baju hujan.
Lepas tu ada CD terkangkut kat leher ni kan. Baju macam tu kan. Alamak. CD sangkut leher. Fantasy apa? Riwah contoh lah kan. Tapi masa tu memang tengah top dia orang memang kan. tu zaman dia lah 90-an rasanya. Semua sub kaca hidup lah. Yes. Yang seronoknya macam tu lah. Tapi kita tak kutuk lah. Cuma kita rasa macam best lah kan. Best kan. Jadi kalau macam sekarang, bezanya sekarang BTS pun top kan. Kau beli sampai kau beli dia punya barang makanan McDonald pun kau tak makan, kau siap frame kan. Contohnya tu lah. Tapi tu dah berapa kan. Terus sangat. Buat gini Cek ada tak? Tak, aku first time dengar orang cakap. Aku takut dia yang buat ni. Jadi so kita start collect member apa semua kan. Okay, tanya kau pada main apa, kau pada main apa. Cik tanya orang tapi kita tak tahu pada main apa kan. So start aku tak pernah main gitar kan. Aku main drum, mungkin senang aku main drum, rupanya susah main drum, ambil kau. Jadi tanya member pun tak pernah main gitar, tapi dia nak main gitar. Belajarlah kod satu-satu kod. Jadi macam ibaratkan orang yang baru berstart masuk kelas belajar, yang tak tahu apa-apa, nak terus buat band. Warga je. Jadi hardcore warga kan kita bagi kan. Tapi macam sedap nama tu. Hardcore. Tapi rasanya boleh katakan pengalaman kau tu Moha terpakai kot kat rata-rata orang yang pernah involve dalam scene tu, yang memang nak getting serious ke, nak mula ke. Aku rasa pengalaman lebih kurang macam itu kan. Semangat dia orang saya hati ni macam tu. Sebab tak semua orang pun belum terus dah pandai kan. Betul. Belajar by heart dan so on semua. Okay tu best tu. Liz, kau pernah Liz? Kau pernah ada ingat ada band ke mana ke? Pernah juga. Tak edit lah, banyak tak edit lah. Tak edit? Band apa? Cicak Odeng. Apa lagi ada? Tak ingat nama. Adalah 2-3 lah. Tapi tak mengarut lah. Tak jadi lah, banyak tak edit lah. Keluang, geng Keluang ada 2 band. Satu Sempang lah. Apa nama bandnya? Semua sejarah yang tak nak ingat lah, ngarut lah. Tak nak Hari ni training, besok tak datang. Tu biasa lah. Biasa tak boleh lah. Tapi masa tu zaman soalan ke macam ni ke terus tak apa cerita je. Okey, tahun tu kita Sempang Renggam ni masa tu. Kira scene kita dengan Keluang, ibarat Keluang tu macam ayah kita lah punya scene lah. Jadi kita banyak belajar daripada diorang. Sebab banyak orang-orang lama daripada Keluang juga kan. Cuma masa tu Sempang Renggam memang pegang kecil lah kan. Jadi staff memang nak dapat susah sangat. Yang ada pun sumber dia itulah di bawah hotel, kedai keset bawah hotel kan. Betul. Selain daripada design yang kita order mail ke apa kan, kita tulis surat apa semua, dah macam budak bercinta kan. Padahal tulis kat editor budak lelaki ke. Design kan. Jadi macam tu lah. Jadi kita join dengan budak-budak Keluang. Macam Anvil, 214 Osboard, budak-budak underground yang scene daripada lewat 80-an lagi kan. Pada kita beza umur dengan aku pun dalam jarak 5-6 tahun lah kan. Tapi aku kira alhamdulillah, syukur jugalah diorang boleh terima lah scene Sempang Renggam masa tu kan. Scene Sempang Renggam, jadi maknanya kita orang boleh berkawan lah. Jadi masa tu penghubung antara Sempang Renggam ke Keluang ni, itulah dia bas Sempang Renggam, tukar transitnya kat Renggam di Keluang. Itulah dia. Kalau tak ada tu payah dah gitu kan. Tak ada connection tu kan. Payah lah connection tu kan. Jadi nak jamming pun semua kat Keluang. Betul. Semua kan. Time tu. Yes. That's why Bas Perenggam abadi kan tu, gambar bas tu. Kan cik saja selit. Ada dalam album tu. Jadi kalau nak tengok banyak lagi gambar-gambar, boleh tengok dekat dalam aku punya page lah. Page dengan aku punya Facebook aku sendiri. Jadi banyak nama yang terlibat semua dalam scene underground ni, daripada awal sampai penubuhan yang ada sekarang lah kan. Dulu nama-nama yang ada tak ramai, tapi itulah orang yang ada yang membantu. Dulu first Zain pun aku buat pun tahun 96. Selamba Zain lah. Selamba Zain aku dengan Usop lah, member aku tu memang partner baik lah, sahabat kan. Walaupun dia budak skinhead,
Tapi penerimaan dia dalam scene underground macam kau cakap tadi, Sempanggam ni subculture tentang underground ni semua boleh terima. Betul. Kau main skateboard ke, kau budak skinhead ke, kau budak hardcore ke, kau main basikal BMX ke, ke apa kan, kau buat rempit ke. Tapi mak rempit ada kurang sikit lah, tapi kita boleh terima lah masing-masing kan. Sebab pusing-pusing semua member semua. Yes, betul. Satu tempat. Betul. Bahkan Sempang pun tak besar pun dulu. Tak besar. Tapi yang best dia Unity lah dulu. Unity. Jadi kalau kampung tu join dengan taman ni join dengan kampung tu, janji kau dalam Sempanggam, alhamdulillah semua cantik. Boleh berjumpa. Betul. Jadi dia punya subculture yang Unity tu cantik. Dulu masa lepas aku keluarkan 2 Zain, kira ada bawah aku lah ni, 2 orang lah. Perlu aku mention nama dia ke tak payah? Boleh tak masalah. Contohlah kira memang kira pelapis lah kita panggil, Jara Juwani dan juga Fendi Pohjan lah. Dia keluar newsletter lah. Dia orang keluar newsletter. Lepas kita orang dah buat Zain tak lama, lepas tu dia orang pun keluarkan newsletter. Newsletter ni hari-hari, tak perlu dibeli dan dia bukan jual, so dia bagi free lah. So jadi cerita tentang gig apa yang ada kat Sempang. Nak cerita pasal gig sangat pun, Sempang tak ada gig. Tak ada, time tu tak ada. Yes. Belum ada lagi. Yang aku ingat dulu gig pun dekat depan Taman Yasin. Itu jangan cerita tu. Itu nanti. Yang itu nanti dulu. Itu simpan dulu. Yang itu simpan dulu. Ada kan KFC tu. Itu best. Yang part tu best. Alright. Okay, yang itu kita simpan dulu. Nak sambung selepas ni ke macam mana? Boleh lah. Kan? Okay, kita berehat sebentar. Kita kembali semula dalam Pekik Podcast. Alright. Ya, kembali semula kita dalam Pekik Podcast. Saya Galis. Saya Aib. Ya, Pekik Podcast dibawakan oleh Tumpang Co-King Space dan dikuasakan oleh About Sempang Renggam. Alright, ngam. Tadi yang first half tadi best cerita. Aku sampai kena tahan muak sebab dia dah start settle kan, dia dah panas kan. Okay, tak apa, tu nanti dulu. Nanti cerita tu nanti tu. Okay, kita dia nak tanya lagi. Sepanjang kau pelibatan involve dekat dalam scene tu dulu, along the career kan, macam mana tadi build, rasa dah ada cerita kau tadi pasal kau build band tu kan. Exactly, build the band tu kan. Boleh lah, macam mana kau build band tu, kau forming the band tu yang betul-betul punya time tu, dengan macam mana cara kau sustain, dan apa perancangan dia untuk kau nak sustain. Betul lah. Lebih kurang situ lah. Sampai bila perancangannya yang kau rasa kau boleh sustain? Sebab kau kan sepatutnya sampai sekarang masih aktif lagi tak? Betul? Masih. Ada okay dah. Jawab dulu nanti kan banyak sangat aku tanya. Apa tu, band, starting band sampai ada band sekarang ni banyak dah, band lebih daripada 10 band lah. Band yang aku buat sendiri dengan band yang aku join orang punya band lah. Jadi first band yang aku buat betul-betul first tahun 1994 95 gitu lah. Masa tu first band hardcore, starting 2 orang je. Aku main drum, member aku main gitar. Okay, member aku ni sahabat baik aku lah, Asrul Effendi lah, aku mention nama dia sebab dia memang antara orang yang terlibat lah dalam scene masa tu. So minat kita orang ni pada hardcore ni dah agak hardcore lah hardcore kan. Hardcore bukan jenis hardcore yang bukan gigit itik minat hardcore sampai datang hardcore.
situ lah. Di gigit itik je. So betul lah kan. So first band tahun 1994 95 tu lah, buat kat sekolah, main ketuk-ketuk meja apa semua kan. So aku buat nama first band aku tu, first band Rattle Grass. Kelakor kan nama tu kan. Rattle Grass. So memang aku tak setuju benda Rattle Grass. Cari makna kat kamus tu rumput yang bergemerincing. Dia buat rumput tu kan. So nak main bagi akor nama macam itu pelik kan. Tukar nama Green Fate. So bila tukar nama Green Fate ni, Green tu apa? Fate kira takdir yang anu lah, Green macam mana lah. So aku setuju lah. Kita perform lagu, buat lagu kat rumah aku. Lepas tu pokoknya memang rumah aku je. Balik sekolah buat kat rumah aku tu gini. Adalah simpan berapa buah lagu, buat lirik apa semua kan. Lirik nak Mak Saleh tak agak kan. Tapi entahlah. Masa tu underground ni memang kau tanya mana-mana negeri pun, tapi ada dah juga kan. Tapi majoriti kita akan pilih lirik bahasa Inggeris lah. Ada juga bahasa Melayu, tapi lebih mudah bahasa Inggeris. Sebab nak sebut yang kasar-kasar ni bahasa Inggeris, sebab bahasa Melayu terlalu indah nak sebut. Kasar-kasar kan. Betul. Jadi kan. Jadi aku buat, kita orang buat lah, perform dua orang je. So masa tu nak jamming pun diorang pun tak berapa feel kan. So start cari line up apa semua kan. Daripada 94, 95, 96, 97. Lama tu sebenarnya. Lama. Bila masuk tahun 1997 ni, dah penghujung era nak masuk tahun 2000 kan. 97. Tapi sebenarnya kemuncak scene Siapa Renggang masa tu memang 97-98 lah. Masa tu dengan subculture yang ada masa ni, yang aku nampak masa tu budak-budak main BMX dengan apa tu skateboard dah makin ramai. Jadi dah ada budak-budak dia kan, dah ada pelapis dia sikit-sikit. So skinhead punya budak-budak sikit pun macam Rusuk pun dah mula apa tu, dah ada follower masing-masing apa semua, wak apa semua kan. So kalau aku mention nama budak tu korang mesti kenal dia lah. Syukur sekarang aku nampak sekarang. Aku kawan baik aku tu, Syukur tu, Encik Syukur. Okay, so starting first serius 97 lah sebenarnya. 97 kita dah start pergi jamming. So aku 8 line up masa tu. First line up Green Fate, aku, Asrul, gitaris masa tu pakai Anes budak main skateboard lah kan. Geng-geng Ijam. Bassist aku pakai Aceng lah. Aceng ni budak Rumah Murah lah. Jadi masa tu member ni macam Aceng ni, dia minat muzik yang ni, tapi dia tak underground sangat lah jiwa dia kan. So kita orang tengok dia boleh main bass, okey, cantik lah. Dia, dan dia pun tak ada condemn, dan dia pun nak tahu kan. So okey, apa salahnya kan. Anes pula, sebab aku tengok dia ni suka main skateboard, jadi skateboard dengan hardcore masa tu relate tau. Betul, relate kan. So nampak macam best dia kan, cantik. Lepas tu tengok dia pun boleh main gitar, walaupun masa tu skill main gitar pun biasa-biasa, tapi jiwanya ada kan. So dia main gitar, Aceng main bass, aku main drum, and Asrul Effendi vokal. So lagu masa tu Asrul Effendi banyak create lah. Jadi gaming tempat biasa yang kita orang pergi main dekat Keluang lah, biasanya kat Keluang, dekat Fountain tempat Lee Brothers dengan Acong lah, Acong Yap Tosa. Jadi dua tempat tu lah memang selalu kita orang pergi lah. Itu lah kalau starting band lah untuk scene hardcore yang daripada 94 hingga 97. Lewat 98 pun dah mula dia punya, dia lepas tu dah betul-betul start. Maksudnya 97 ke atas sudah time tu yang dah start serius lah lepas tu. Yes, serius lah. 97 ke atas tu dah serius, dah ada staff, kita dah mula ada niat record apa semua kan. Rasa demo lah apa semua, demo. Jadi record masa tu kita buat radio. Yang bestnya kat sini, kalau sekarang kau pergi mana-mana dah ada mixer. Memang dah ada mixer pun dah dulu sebenarnya, tapi jiwa nak record
cara proper tu susah lah. Tapi kita dah suka nak dengar apa kita orang main tau. Betul. Kan. Jadi nak cari radio yang berkualiti masa tu dengan Walkman yang power, yang boleh rakam tanpa ada noise reduction. Betul. Masa tu pun dah kenal noise reduction kan. So kita cari, kalau yang baik masa tu Walkman Sony dia ada equalizer kalau kau perasan. Betul. Walkman Sony dengan radio JVC yang boleh record. Itu memang baik. Tu bawa sendiri tu. Bawa pergi jamming. Record letak tengah-tengah, kita alaskan sesuatu ke apa kan. Jadi bila kita record, benda tu tak bergerak dan juga dia boleh tangkap semua position apa, speaker, drum apa. Jadi drum tak terlalu kuat, vokal tak terlalu kuat. Jadi kita akan dengar balik lah. Macam tu lah. Edit pun edit sendiri, edit manual lah. Gunakan pakai sendiri. Jadi zaman tu semua benda sendiri kan. Yalah nak pergi recording, nak ada reset untuk mixer benda semua. Itu semua ada duit time tu kan. Green Fate masa tu start jual tahun 98. Okey lah, 98 kita start jual Green Fate lah. Demo tape pertama dah kena kutuk kau. Sebab apa? Okey, sebab apa aku cerita Okey, Green Fate ni tape kosong aku beli kat bawah hotel. Tape kosong aku beli bawah hotel. So aku beli, dulu ada satu masking tape yang kita boleh tuliskan pen tau. Tape Green Fate tahun 98 gini tajuk demo apa. Lepas tu lukis kat atas kertas, lukis dan pergi kedai budaya. Masa tu masih ada lagi. Dah lama buka. So pergi kedai budaya, kita photo state banyak-banyak. State dan kita gunting ikut sama measurement macam tape. Tape kosong kita beli yang dekat bawah hotel tu, kalau 60 minit ke 30 minit dia ada sekali. Dia ada timing. Dengan timing dengan tape. So kita masukkan selit. Jadi ada satu demo tape. Masalah yang kena kutuk sebab apa kau tahu? Tape tu memang jual satu Malaysia. Serius. Yang jual satu Malaysia masa tu ada distributor yang tolong jualkan. So tu hardcore punya, dan kita minta tolong Second Combat punya budak minta tolong kan. Kelakarnya masa kita rakam kat Fountain tu pakai radio JVC, Andy punya radio JVC. Aku punya radio, tak salah aku punya radio Sanyo. Okay, dia ada masalah apa tau, aku baru perasan zek dia punya head tu agak lambat. So benda tu efek kat dalam tu tau. Voice pun masuk macam biasa dengar, tapi dia ada kecil sikit belakang je. Zek. Jadi bila ke lagu muzik semua ada, tapi benda tu ada. Dia tangkap sekali kan. Benda tu ada tau. Kata macam soundtrack tak juga. Jadi dapat komen-komen yang agak pedas juga daripada orang hantar bukan surat tau. Apalah demo kau ni bunyi apa tu kan. Dah lah jual RM5 kan. Jual RM5 macam gini kan. Kalau kau tahu kau bagi free je lah. So benda tu buat kita rasa macam kelakar ada kan. Lepas tu rasa macam nak kata give up tak adalah, cuma kita rasa macam kelakar lah kan. So next time kita buat lebih baik lah. So bila next time kita buat lebih baik, kita cari studio-studio yang ada studio rakaman. So masa tu dekat Keluang yang ada studio rakaman dekat Raymond Studio lah. Raymond Studio dekat BCB. BCB memang top gila lah tu, ramai budak. Time tu lah. Yes. Dan digunakan sistem analog lah, sistem tape, belum ada CD lagi lah. Dengan 1 jam RM40 tak tahu aku live record lah. Tapi yang pelik kita tak rakam Green Fate pula tu. Sebab tahun 99 dah tukar nama band pula. Yelah. Okay, tu dah masuk lain lah. Betul. Tu dah lain dulu. Tu banyak. So itu yang banyak tu. Tu ada kan. Boleh aku nak cerita yang itu pula. Okay, macam kau nampak kat sini staff yang aku bawa ni, demo tape rehearsal Green Fate memang tak ada. Minta maaf, mungkin ada pada Asrul lah kan. Aku pun dah lama tak contact dia. Okay, Asrul, mana Asrul? Tu nanti kalau dia nampak video, nampak ni, dia boleh ni up ke apa kan. Ni suruh Asrul komen nanti aja. Yang ada tahun 99 tahun 2000 masa tu kita start rakam gunakan sistem analog lah macam ni lah. Ni rehearsal demo ni bukan untuk jual lah, dengar sendiri je, dengar sendiri, record. Dan agak okey sound dia, RM40
1 jam live record okay lah. Not bad lah kat situ. Untuk waktu tu kan. Tapi yang peliknya dah start gambar pentagram. Tu dah start tu. Pentagram. Okay. Padahal baru berapa tahun 94, 5, 6, 7, 8 kau main hardcore kan. Ada call Teruskan Kau ada 94, 95, 96, 97, 98 5 tahun kau main hardcore. Gila babi main hardcore ni. Tiba-tiba 9 tu tiba-tiba kau dah start main metal. Tak tahu Ustaz kan. Betul mungkin kau boleh cerita tu. Kau punya transition dari hardcore tu ke next genre tu kan. Jadi sebenarnya aku lompat jauh juga tu. Tak betul-betul kan. Okay. Aku banyak terpengaruh dengan Andy jugalah. Astro fan aku panggil Andy kan. Jadi dia banyak dengar metal sebenarnya. Dia ada juga staff hardcore tapi dia lebih pada yang metal lah. Jadi aku pun start belajar lah. Walaupun aku sebenarnya daripada tahun 90 aku dah start dengan metal juga. Tapi aku cuba pujuk lah kan, try involve. Jadi so aku minat yang agak trashy. Hardcore ni dia fast drum. Betul. Jadi bila nak ke arah metal tu dia akan lebih pada ke arah thrash pula. Betul. Thrash hardcore ataupun thrash metal. Sebab hardcore ni bila dilajukan sikit dia akan jadi thrash je. Yalah simple math saya punya ni explanation macam itu lah. Dia simple lah. Daripada start kau main macam minor threat kan, gitar punk so bila kau nak fast sekali lagi sikit kau start blocking so dia akan jadi ke arah thrash lah. Double pedal dah start main double pedal apa semua. So tahun 99 jam tu tahun 99 jam tu still line up sama. Aku dengan Ashrul juga. Tapi masa ni Anes dan Acang dah tak boleh join lah. Sebab mungkin komitmen diorang pun juga. Dan diorang still dengan hardcore diorang. Itu yang bagusnya diorang ni. Tapi Acang aku tak tahu lah. Sebab dia berubah-ubah sikit kan. Dia punya minat muzik dia tu. Tapi dia dah tak serius pada band lah. Jadi aku kekalkan aku dengan Ashrul. Dan juga aku cari line up baru. Masa tu ada nama-nama ramai lah, tukar. Tapi still aku dengan dia lah. Jadi 99 tu dah start buat nama band baru. Masa ni nama Extreme Street lah. Ada nama Karma. Lala kita gunakan Vomitory lah. Vomitory start keluar tahun 2000 lah. Itu ada demo dia tapi jumpa saya. Ada sama dah Asrul. Itulah yang jumpa Talil ni. Vomitory tu bawa distributor Fazil Music Box Production lah. Dekat Johor lah. Tu start dah main style ada sikit death metal tapi thrash hardcore. Aku pun pening. Itu pun dapat kritikan yang agak teruk juga sebenarnya time tu sebab masa tu kita orang ni minat ada tapi arrangement musicianship kita orang tak berapa bagus lagi lah. Jadi segi pengendalian alat muzik tak berapa tapi passion minat tu ada kan. So okay, dalam antara 99 ke 2000 aku pergi belajar sebenarnya. Aku belajar ke Terengganu. Aku ambil course piping. AKBN Kemahiran kan. So tertubuh aku maksud pergi belajar ada. Aku pergi buat band. So tertubuh satu band. Tu dah agak. Dia biasa macam gitu kan. Tu. Mana ni? Yes. Okay, ni rehearsal demo Gregorius. Kalau kau perasan gambar ni aku ambil dekat Mastika ni. Kan Mastika aku print out banyak-banyak. Ini master dia lah. So kalau kita orang buat dalam 50 kopi kot rasanya. Pernah masuk ROTTW untuk ruangan komen. Dan masa ni kita orang main garage lah. Dekat Terengganu tahun 99 light up budak Johor aku seorang ni. Lain semua dah sana. Lain dah sana. Vocalist one budak Kelantan, gitaris budak Perak, second gitar budak Terengganu, drama akulah. Second gitar Terengganu. So line up aku, second gitar budak Terengganu tu si Zul, Wan budak Perak, first gitar, vocalist Wan juga tak lagu. So dalam 4 orang, basis tak Terengganu. So line up semua kali 5 orang tak Terengganu. Itulah keluar satu
Aku pun tak tahu macam mana boleh jadi Ingat tak ni apa RTW tu yang edisi ke berapa? Itu tak ingat edisi berapa, tapi tahun ingat? Tahun 2000. Tahun 2000 lah. Tahun 2000. Boleh cari tu. Boleh cari. Nanti ada ruangan komen demo. Ada jumpa Gregory's punya komen lah kat situ dalam tu lah. Time tu main Grunge je? Masa main Grunge, yes. Masa ni aku nak ajak Domain Metal, tapi sebab Welek first gitar tu main kepala Butterfingers, si Zoom kepala Nirvana, si yang seorang lagi pun kepala Nirvana. Kebanyakan masa tu budak Pantai Timur yang aku jumpa lah. Ada juga budak Pantai Timur yang kepala metal, tapi yang aku jumpa banyak ada orang lain Grunge kan. Grunge lah. So tak nak lah, layan je lah. Boleh lah. Boleh lah. Kerja the band. Kerja the band. Tu keluar satu staff ni. So masa tu kira daripada awal Green Fate, Vomitory, Gregarious, sampai ke era sekarang yang 2006 aku start itu punya Ice Poppy Out lah. Ice Poppy Out ni serious band lah. Itulah. Itu je. Okay, ni yang Ice Poppy Out ni nanti yang kita nak cerita nanti ni. Sekejap lagi ni kan. Banyak 5 lebih 4 band lah. Lebih. Banyak. Tadi dia cakap dekat 10. Tu apa? Tu apa? Tapi yang 4 paling best tu lah tadi yang Muhammad cakap tu. Mak suruh pergi belajar. Tu lah. Dia kisahnya dia buat band kan. Okay. Kita rehat dulu. Kita kembali semula ke dalam Paket Bekas. Right. Kembali semula kita dalam Paket Bekas. Saya Galis. Sorry, air. Ya, Paket Bekas dibawakan oleh Tumpang Kongki Space dan dikuasakan oleh Bak Sembang Renggang. Bersama kita dengan saudara Moha. Jangan panggil tuan katanya. Jangan panggil tuan. Moha. Nanti nak kata habis. Aduh. Okey, tadi dia cerita pasal ni, pasal perjalanan untuk nak ke penuh nak duri liku-liku Ada benda yang aku faham, ada yang aku tak faham. Okey. Ya. Kita nanti boleh tanya kan. Okey. Jadi kita nak tanya juga kan. Yalah, main scene ni mesti ada idola ke apa kan. Betul. Itu soalan awal tadi kan. Tapi tak apa lah. Kira dia influence. Big influence untuk yang band yang tadi yang sepatutnya yang sebelum cut tadi tu, Ice Popping Out tadi tu. Okay, Ice Popping Out. So ni nak masuk cerita Ice Popping Out? Boleh? Okay lah. Okay, EPO lah. EPO sekarang ni band sekarang aku main lah, EPO lah. Ice Popping Out, band yang betul-betul band lah aku main sekarang. Okay, aku rasa yang dulu sampai bila-bila lah. Yang dulu tak betul-betul lah. Dulu tu main. Okay, Ice Popping Out, EPO. Okay, Ice Popping Out, EPO. Okay, tubuhnya tahun 2004 lah, saya lebih kurang 2004-2005. So first line aku berdua je. Aku dengan kali ni bukan dengan Andy lagi dah. Aku dengan Asrul dah mula berbeza sikit daripada ideologi muzik so aku rasa nak lagi ekstrim. So aku jumpa dengan seorang sahabat lagi ni. Okay, dia drummer dalam band Ice Popping Out ni lah. Dia berasal daripada negeri Pahang. Jap, drummer so dia tak ada drummer lah lepas ni. Aku dah tukar. Okay. Tu nak tahu kan. Okay, aku dah start tukar position lah. Sebab aku dah mula berminat dalam bidang gitar. Tapi sebenarnya dah sebelum ada Ice Popping Out aku dah mula jinak-jinak main gitar dah lama juga sebenarnya. So jadi masa aku tahun lepas daripada band Vomitory tahun 2000 ni, okay, aku dah start main gitar, study gitar sikit apa semua kan. Jadi minat cover-cover lagu-lagu band underground, influence macam
Okay, kalau ikutkan memang daripada influence daripada hardcore punya band yang Green Flag first tu memang Minor Threat lah kan. Minor Threat, Warzone lah masa tu kan, old school hardcore. Jadi cari yang new school masa dah era tu ada perubahan daripada tahun 80-an punya hardcore hingga 90-an. Minor Threat terus start masuk new school hardcore. Masa tu dah start masuk Earth Crisis. Masa tu tengah top Earth Crisis kan. Earth Crisis. So aku pernah pergi gig lah dekat tapi bukan band aku main lah, dekat Bukit Bintang KL. Masa tu memang top gig-gig hardcore sana kan. Jadi masa tu new school hardcore ke apa ke budaya-budaya hardcore ni sangat-sangat kuat. Jadi benda tu aku bawa balik kat Simpargam ni kan. Jadi influence untuk since hardcore untuk dalam Malaysia pula, aku lebih minat pada Chronic Mass, macam Disaster Fun House, dan juga of course band Malaysia lah, band Johor macam Never Ending Streets lah, NDT kan. Memang setiap kali jamming mesti cover lagu dia. Ya, betul. Abang Poat gitu. Abang Poat nanti komen Abang Poat So mesti cover lagu dia orang. So lepas tu berubah arah kan. Masa tu dah start baik dengan budak-budak Johor lah. Masa tu dengan Padil Music Box kan, baik dengan dia. So kadang aku dah start print baju, bagi kat diorang kan untuk jual apa semualah. Jadi bermulanya Ice Pop It Out ni aku jumpa dengan budak yang daripada Pahang ni, tapi dia stay kat Simpargam lah kan. Dia bekerja kat Simpargam ni. So dia banyak influence aku jugalah daripada segi stuff yang lebih ekstrim macam ni, grindcore macam Napalm Death. Walaupun sebelum tu aku dah pernah dengar, tapi kali ni dengar bukan setakat dengar dan juga main lah kan. So kau dengar, kau try main, kita cover lagu ni. Gila kau, Napalm Death aku cakap kan, lagu laju gila kau nak cakap kan. Tu lagu dia grind kan. Grind ni dia kira hardcore yang kau fast kan, dan lagi fast kan lagi. Maknanya dia fast hardcore macam Heresy tu, dia fast kan lagi. Jadi blasting lah sangat, blasting dan running code yang banyak lah kan. So aku study. Oh, punya basicnya gini. Gini. Jadi aku bukan setakat belajar muziknya saja. Aku belajar juga dia punya teori dia, praktikal dia punya daripada segi lirikal dia orang tentang apa lebih banyak kan. Sebab kita nak tulis kan. Jadi cuma benda ni seni ya sebenarnya. Seni. Cuma yang bezanya lah, kita ni orang Islam kan. Jadi kita tahu je beza dia apa semua. Jadi kita bawakan dia untuk rasa bukan seronok suka-suka tak ada. Tapi kita try involve apa yang kita punya penulisan ni boleh sampai tak, walaupun orang tak faham benda kita nyanyi. Tapi biasa dalam scene macam ni kita akan selitkan dengan lirik lah, insyaAllah untuk diorang boleh faham apa yang kita cuba sampaikan lah. Okay, masa tu aku gitar dan dia drama tahun 2006. So kita orang create lagu lah berdua. Masa tu aku dengan Andy dah tak sangat selalu lah. So dia pun macam hilang arah juga kan. Nak still perform band lagi, tapi aku pula yang macam kurang lah. Aku try ajak dia kan, tapi dia kurang berminat grind kan. Cakap, jom ni kau vokal, aku gitar, Raub main drum kan. So kita perform band ni lah. Kita cakap 3 piece dia tak apa lah, tak ada bassim, tak apa, tak ada halnya. Jadi dia kurang sikit berminat dan dia lebih pada nak yang lebih pada melodic, lebih pada death metal umpama macam Decide, macam In Flames, tapi lebih berat lagi sikit. Jadi aku pula tak ke arah tu sangat, tapi boleh terima. Tapi bila aku join dengan Raub ni, budak sahabat aku ni, jadi jiwa aku lebih, sebab dia hardcore punya feel tu masih ada. Cuma perlu kita lajukan lagi. Dia lebih kita empaskan lagi kan. Kalau dulu hardcore just biasa-biasa, kali kita empaskan lagi dia. So aku support kat situ lah. So aku keluarkan
kita orang start wrestle, kita orang start jamming tahun 2006 sampai 2008 jumpa line up lah yang full, tapi itu pun tak full, cuma tak ada bassist tapi tambahan gitaris orang lagi. Ni first line up untuk Expropriate Out tu Syah lah. Syah ni budak Isnin Ma'ruf lah dia first gitar dan juga combine dengan gitar aku lah. Jadi maksud 3 piece, aku, Syah dan juga drummer Raub. Tahun 2008 first wrestle demo keluar lah, The Way You Choose, The Way You Die. Tu aku tak jual tapi untuk bagi kat distributor dan juga lah satu Malaysia lah. Tu ada. Tapi yang dia aku tak bawa pula staff dia sebab benda tu ada pada basis aku. Banyak yang rare aku tak bawa. So yang tu ada 3 lagu, Slave of Fame. Sorry kalau aku sebut kat sini Tak apa. Slave ada War dengan Moral Collapse. So 3 lagu ni memang pasal apa yang berlaku lah. Slave ni lebih pada umpama sebenarnya member aku si Raub ni dulu dia kerja kat Nabi. Okay, dia buat lirik tu sebab dia rasa dia hamba yang diperhambakan. Dia hamba Allah yang diperhambakan. So slave or so aku tak mention kat sini, cuma aku faham lah apa benda dia sampaikan. So tu dah terzahir lah lirik tu kan. So aku create lagu, dia buat lirik, aku create lagu, create. Okay, wah aku setuju, jalan ngam. Okay, yang kedua War ni kita biasanya kita tak suka peperangan, tapi peperangan yang macam mana? Peperangan yang merosakkan, yang kalau macam perang antara pihak Zionis dengan Gaza, Syria, yang para mujahidin tu, itu kita support lah. Kalau perlu kita ke sana, kita pergi ke sana. Tapi perang yang tak ada apa-apa lah, bukan setakat perang nuklear je, perang apa pun. Jadi perang mulut pun boleh jadi kan. Jadi perbalahan. So kita orang create lagu kat situ juga. So yang ketiga pula Moral Collapse. Moral Collapse ni tentang keruntuhan moral lah. Jadi itu first wrestle demo, hampir 100 kopi lah. 100 kopi tapi banyak 100 kopi tapi kita orang tak jual lah. Memang kita bagi gig bawa bagi. Jadi bila keluar tu udah first gig Expropriate Out dapat main dekat The Wall lah, tempat Uda kan. So situ kita bawa staff tu, kita bawa tu pergi tu gini main. Masa tu sebenarnya 2006 memang Raub ada. 2008 Raub keluar. Dia keluar. Dia tu buah dia pula keluar. Aku pun tak tahu sebab apa. Tiba-tiba dia keluar. Kan? Aku try contact dengan dia balik, dia macam tak nak contact aku balik. Mungkin dia nak balik kampung kot kan. Tapi betul dia balik kampung kot. Dia tak ada kat sini lah. Dia nak balik kampung dah. Mungkin dia rindu kan, dah lama sangat kat sini kan. So drama tu digantikan dengan Mr. Adon lah. Adon ni drama Nostalgia. Kau kenal Red Brisel dah, Nostalgia apa semua. Dia pernah main dengan Semerepang. Banyak band lah dia main. Kira talented punya drama lah, alhamdulillah. Tapi dia orang Parit Raja lah. So masa tu aku Adon drama sekarang ni, dan Bob ni budak Keluang, tapi dia orang Kota Tinggi sebenarnya, tapi dia bekerja kat Keluang. Macam mana aku boleh jumpa dia tu sebab aku bekerja kat ML dulu sekejap, kerja dekat kilang muzik sana. So aku jumpa dengan dia. Orang paling degil nak pakai baju kilang aku lah. Lagi pakai baju band. Apa tu? Kilang pakai baju, aku tak nak pakai. Kilang kan. Jadi dia minat dengan aku lah. Aku tak tahu lah pasal kan. Cakap budak dia apa hal lah, asyik tengok aku kan, tengok brother ni kan. Kali dia panggil satu hari, dia panggil aku, bro, kau ni asyik pakai baju band je kan. Aku cakap sebab aku jual baju band. Aku cakap kan. So cerita. Okay, dia pun minat. Baru kenal, kau main bass untuk band aku boleh lah. Aku cakap macam tu kan. So lagi dia suka, ada hal. So kita orang kenal lah gitu kan. So jamming, first jamming dengan dia okay, memang baik. Dia memang baik. Main bass, nama main bass kan. So dalam kita main sama-sama tu gini dengan Don. Lepas tu tahun 2010 keluar first demo. Okay, ni tu
Live Demo tahun 2010 ni under Migraine Production. Migraine Production ni first label Sempang Renggam yang ada lah. Ya, betul. Maksud ni yang kalau kena Ubay dia yang buat label ni. Dia pun banyak tolong aku jugalah daripada segi production apa semua kan. Cuma bezanya line-up masih berubah lagi. Tani berubah lagi lah. Allah asyik ubah. Okay, supported label kat sini ada Greenpeace Distro, Mr. Firdaus Ahmad. Kalau korang dengar, kalau Firdaus Muhammad ni dengar, Migraine Production, Ubay, Wolverine Distro, dia orang pakai bahagian label distro lah untuk edarkan lah. Dan Stan ni kalau kau percaya pernah sampai Afrika Selatan. Ni, serius? Okay, serius. Aku trade dengan budak Afrika tu, nama dia siapa aku tak ingat lah. Tapi dia budak underground juga lah. Dia kata bro, kalau ada staff lah, aku translate je lah, kalau ada staff dari sana, dia nak staff lokal dan dia akan bagi staff dia. So aku bagilah staff lokal. So aku bagi staff lokal macam band-band yang punk ada kat sini, band apa semua kan. Aku hantar kat dia dari segi baju, patches dan juga CD, tape ke apa kan. Dan dia bagi aku staff Afrika Selatan. Tu semua ada dalam kotak sana tu. Staff-staff staff sana, Grancore, Gore apa semualah. Jadi kita orang straight macam tu. Jadi sekarang lost contact lah. Gitulah. Yang bestnya zaman IT ni macam gitulah pula kan. Itu time tu communicating pakai apa tu? Communicate pakai apa tu? Messenger. Messenger lah. Messenger. So staff nak sampai sebulan. Ya. Bulan 2 bulan. Okay, yang cerita pasal line up ni pula, ni kita orang rekod dekat Kampung Tengah Keluang. Sebab masa tu ada live record lah. Masa tu Raymond kita tak main lagi sana sebab recording dia agak teruk sikit lah. Sebab dia suka kacau sounding kita orang kan. Jadi rekod kat sana RM40 juga katalah aku kasi satu jam live record lah. Dia tak ada track by track lah. So line up masa ni aku gunakan drama, bukan lagi Adon. Masa ni drama aku pakai Yusbira. Yusbira ni drama dia pernah main dengan Anvil, pernah main dengan 240 Nosebot, pernah main dengan 12 Half Trade kan. Banyak band lah. Jadi kira orang lama legend dekat Keluang. Aku berbangga lah sebab dia boleh main drum untuk ni. So bila dia main dalam Pay Out, sounding EPO terus jadi lain lah. Dia jadi grind dead lebih sebab dia death metal punya drama. Tapi dia boleh blasting. Don pula dia blasting grindcore. Dia masing-masing ada kelebihan dia penting. Tu aku suka. Jadi sayangnya Adon masa ni dia busy lah, tak boleh join sebab dia ada kerja. Jadi nak juga keluar, masa aku tak sabar nak juga keluar staff. So gunakan khidmat dia. So aku gitar, vokal, bassist Bob dan juga use drum. Second gitar tak ada. So masa tu Syah pun dah keluar, Raoub pun dah keluar. So keluar lah ni Pop It Out second issue lah 2010. So sebenarnya dalam tahun-tahun ni sebenarnya 2006, 2008, 2007 sampai 2010 banyak aku pun join band lain. Macam aku join band Tasok. Aku ada masuk compilation Anvil. Main juga dengan band Anvil. Main dengan band Anvil, main bass. Dan pernah masuk Johor Bahru Death Metal punya compilation lah. Dalam ni ada sebagai sessionist bassist lah. Pernah main gig dengan diorang juga. Masa tu EPO tengah rehat, tak ada gig. So aku banyak tolong diorang lah, main gig. Dengan Tasok tak pernah main gig lagi dengan diorang. Cuma untuk record dan juga je lah, tolong session je lah. Jadi sepanjang pengalaman daripada segi band-band kita jadi session, joining band tu sana band sini. Cuma aku boleh mention aku banyak keluar lah. Aku banyak keluar daripada Sempang Renggam ni. Dan aku balik, aku still dengan band aku sama juga, Pop It Out, still naikkan juga scene kat sini. Dan aku cuba cari line up yang masih lagi orang Sempang, tapi nampaknya masih aku seorang lah jalan. InsyaAllah mungkin satu hari nanti akan ada pelapis-pelapis yang kedianan, InsyaAllah yang ada lagi meriahkan lagi suasana scene kat sini. InsyaAllah. So itu antara, boleh katakan tu antara kenangan manis juga. Manis ada, pahit pun ada. Yalah, dua-dua lah tu kan. Okay tu, sabaran semua kan. Kira
Tak payah tanya dia dah cerita kat tu. Alhamdulillah. Sudah kerja. Tetamu macam ni lah kita nak. Aku orang nak tanya. Okay, Muar dah masuk. Aku nak tanya mana masuk. Ini semua dia dah masuk ni. Dia bagus ni. Kan aku dah cakap apa yang di soal tu kerana dah dikatakan. Betul ada. Tak adalah. Dah episod 4 baru aku dapat rasa feel yang senang buat kerja. Oh, dari awal kau tak rasa? Selalu aku kerja tanya. Nanti aku buat kelas Okey, tak apa. Kita berehat sebentar. Sekejap lagi kita sambung lagi. Kembali semula kita semula dalam Kembali semula dalam Pegiat Podcast. Ya, kembali semula kita dalam Pegiat Podcast. Saya Kalis, Aib. Ya, ni sebelah saya Moha. Pegiat Podcast dibawakan oleh Tumpang Co-working Space dan dikuasakan oleh About Sempang Renggam. Yes. Habis ketawa lah. Aduh. Macam tu lah. Okay, tadi kita dah tanya pasal Ice Pop It Out, macam mana perjalanan dia semua. Macam ni dia dah boleh sustain sampai sekarang. Sampai sekarang kan? Sampai sekarang Okay, nanti kita masuk di masa yang ada yang pada latest lagi kan. Okay, sepanjang career, boleh panggil sepanjang career sepanjang career Ice Pop It Out ni, siapa yang jadi inspirasi terbesar yang buatkan kau betul-betul sustain, buatkan kau rasa macam ya, aku perlu sustain lah sampai sekarang, aku perlu still, aku kena keep playing lah sampai sekarang lah. Maksudnya situ, siapa inspirasi, ibu ke, kawan-kawan ke, amak ke kan, contoh kan. Okay, macam mana kan nak jawab kan? Deep tu. Okay lah, sebab aku buat band ni, okay, sebab aku rasa Tok Sempang Renggam lah. Sebab sebab Sempang Renggam tak ada band yang Tok ekstrim lagi masa tu. Tepuk. Aku tak tahu kalau ada yang lain kan, tapi tepuk. Mana button tepuk Oh, ada. Ada. Sedih. Buat macam tak sedih. Tak, memang nak masuk feel dia kata dia cerita. Apa tadi okay. Itu untuk Sempang Renggam lah. Sebab apa, macam aku cakap tadi, sebab aku nak bawa band yang ada daripada Sempang Renggam ni pergi jauh lagi di mata dunia. InsyaAllah kalau boleh dapat main kat Opsin Extreme ke dekat luar negara kan. Amin. Dia yang itu amin kan. Itulah. Tapi baik. Sebab mungkin sebab fikirkan masa lah, komitmen kan. Tapi ialah masing-masing ada kerja masing-masing, keluarga. Betul. Dan juga kita ni terbatas sebab kita beragama kan. Tapi dalam masa yang sama pun kita boleh bawa diri kita kan, InsyaAllah. Cuba sayangnya aku nak cuba bukan bawa bad influence lah jadi kalau yang ada yang lain-lain, yang bawah-bawah ni ada lagi 1, 2, 3 buah band yang ada daripada Sempang Renggam sendiri, boleh gerak movement sama kan. Ada satu community lah, maksudnya macam mana yang ada tahun 98 dulu, satu subculture yang ada masa tu best lah kan. Sebab sekarang dah zaman dah IT kan. Jadi bila kita nak lebarkan lagi best. Ya. Jadi contoh bila dah ada culture
sebab kadang orang biasa lah yang bukan macam kita minat ni, kadang-kadang fikir negatif dulu. Itu biasa. Tapi aku dulu sekarang pun memang kena kecam orang band risat darah lah, buat pemujaan ritual lah, biasalah kan. Tak ada masalah lah. Mattress tak tahan panas lah, apalah gitu ini kan. Jadi abaikan je. Bukan aku kata band aku ni berjaya sampai kita bawa sesuatu kekayaan, tidak. Aku pun bukan rockstar, aku bukan ambitious, bukannya kan. Sebuah band underground je. Aku buat bukan untuk aku dapat untung, tak ada. Memang serius tak ada untung langsung pun sebenarnya benda ni. Memang tak ada untung, serius. Tapi untuk apa? Aku buat ni bukan untuk bisnes. Ni bukan bisnes. Dia passion aku, minat aku kan. So apa aku minat ni aku kongsikan, dan aku bawa sesuatu positif dalam ni. Walaupun muzik ni nampak macam jahat je, budak apa ganas je, macam nak makan orang ke apa-apa budak. Tu aku tunggu dari tadi tu sebenarnya. Aku pancing tadi tau. Apa dah faham kan. Terjegit terlolong lagi kan. lagi mau. Okey, itu perception orang luar kan. Orang yang bukan macam kita. Kau macam aku ke? Tak bagi tahu kau. Betul lah. So kita nak bawa dia masuk dalam diri kita, tak boleh. Itu diri dia kan. Diri kita. Cuma kita nak bagi tahu dia orang yang kita bawa dia pun positif, insya-Allah lah kan. Insya-Allah lah. Jadi yang penting diri kita sendiri lah macam mana kan. Jadi kalau ada macam band-band yang seterusnya ke, bukan setakat band lah, ada movement yang bagus, yang sihat, yang boleh buatkan budak-budak scenes dekat Sempang Regam ni bukan setakat underground je. Kalau dulu ibarat macam kita cakap rakan muda lah kan, ada aktiviti yang baik lah kan. So main basikal bagus pun, senang pun kan. Tak kira kau basikal apa. Dulu kita orang basikal mini mak kita orang, kita buat pedal jadi basikal macam basikal BMX, kacuk sana kacuk sini kan. Body tu kita orang spray kan, kampus saya Putura pun gila babi. Sampai mak aku beli basikal lain lah, cakap dalam kau ambil lah basikal ni, aku tak nak lah kan. Kau kacuk basikal aku, bakul lah tak ada apa semua kan. Jadi seronok mesti sebenarnya seronok, confirm seronok. Sebab zaman remaja adalah zaman paling best, babi je. Tapi kita ada zaman gelap kita, zaman seronok kita, zaman happy kita, berjaya kita. Dan last kali aku rasa aku cuba matang dalam band aku dan aku rasa Ice Poppy Out antara band yang aku rasa aku tak boleh tinggal. Aku sayang band ni, sampai aku rasa tahap sayang pada band. Dulu aku buat band macam kau cakap, dulu bukan band. Okay, sebab aku tak sayang pun. Aku terus cakap aku tak sayang band dulu. Sebab just aku tak faham. Aku buat sebab orang buat. Tapi bila lama aku buat kan, aku rasa aku sayang band ni. Dah jumpa lah. Orang cakap dah jumpa lah. Aku nak sampai bila inilah band ni. Kalau macam Ice Popping Out paling latest ada perform bila? Last main dekat Uda The Wall lah. Tak tahu lah flyer dia tidak. Rasa main dekat The Wall lah paling last. Tu last lah. Last. Sebab sebelum ni main, sebab kita PKP kan, tak lama lepas tu terus PKP. Hampir juga kan. Tu lepas. Tapi nak macam mana Allah turunkan penyakit ni. Jadi kita orang nak perform susah lah. Dari segi perform pula, EPO memang banyak dapat tawaran. Paling jauh pernah dapat tawaran main kat Tanjung Balai dengan Singapura. Tapi masalah masa tu duit. Sebab band underground ni kadang kena modal dulu. Betul. Ada modal dulu. Tapi masalah kita orang komitmen kerja, duit pun sebab kita tak tanam duit dalam tanah. Macam tu kan. Sebab kita tak ada jangkau mas. Jadi masalah kewangan lah. Senang kat kewangan dan juga komitmen. Boleh je nak main luar negara, dah ada offer dah pun, tapi tak boleh pergi. Yang Singapura tu tak pergi Tak pergi. Sebab apa? Tak ada duit lah. Lepas tu line up masing-masing pun busy kan masa tu. So sekarang line up aku rasa insyaAllah bila yang betul-betul exactly yang ada, aku Moha, bassist Bob,
Daniel Ryan dalam Facebook dia, Bob. Tu memang sahabat setia lah. Dia susah senang aku pun dia ada apa semua. Dan senang cakap satu line up kita orang ni memang sahabat lah. Drama Don still ada kita. Don masih lagi. Still lagi. Okay. Walaupun dia Don dah jauh pergi lah. Dia dah pergi Jerman, dia dah pergi itu hari masa tour Europe dia main dengan Nostalgia. Dia dah pergi dah tour Europe dah, dah pusing satu Europe lah. Masa tu masa main dengan Nostalgia lah. Dia keluar EP kan, Nostalgia keluar EP, dia auto jalan. Lepas tu vokalis Anvil punya vokalis Echal ni dulu Anvil, masa aku beli tape Anvil split dengan band Indonesia Trauma dekat bawah hotel, aku tengok band ni gila babi lah. Cakap aku suka band ni kan. Aku cakap satu hari nanti aku mesti main dengan band ni. Betul. Aku main dan sampai ke session je lah. Dan aku tak sangka pula vokalis ni pula masuk kan. Betul ada vokalis dia main dengan band for Payout. So kita orang berempat sahabat ni InsyaAllah kekal bila InsyaAllah mudah-mudahan. So yang terbaru aku tengok yang terbaru untuk gig tak ada. Tapi terbaru kita orang ada buat record, live record. Ada new release lah maksudnya. Ada new release insyaAllah. So mungkin ada dalam 8 lagu dalam tu. Kita orang target nak keluar full album. Tapi buat full album masalah costing duit. Ya, betul. Jadi kita orang mungkin buat EP lah. Buat EP tapi mungkin kita orang keluar dalam CD juga, tape lah. Tape terhad lah kita keluar. Jadi tak banyak sebab kita belum ada keluar tape lagi. Jadi dah deal dengan distributor yang paling kita orang, aku suka biasa deal dengan ni Greenpeace Distro lah. Firdaus Muhammad ni memang best orang dia. So dia kata just tunggu je lah. Kalau kata on, aku on dia kata dia kan. Okay, record itu lagi. Dah record lah. Ada balance lagi 3 track lah. 3 track sebab tertinggal lah 3 track tu. Mungkin lepas lockdown ke PKP habis ke sambung balik lah. Tulis mixing kan semua tu? Live record ni raw lah. Raw. Kalau kita tunggu balik tak payah mixing kot. Itu dah best. Sebab mungkin impian kita orang belum lagi sampai tahap tapi sebenarnya impian kita orang memang nak yang terbaik sampai proper recording lah. Layer by layer, track by track. Tapi belum lagi sampai, wallahualam bila lah. Tapi buat live record lagi dengar pun okey kan. Maybe next time kot. Tapi kita orang akan release juga sebab dah terlalu lama lah. Sebab ada permintaan kan, dia orang minta buat proper record. Tapi kita orang tak dapat keluarkan proper record. Tapi kita orang bagi live record. Tapi kita orang janjikan yang kita orang keluarkan ni memang berbingit dengan korang. Buatkan otak kau berdarah sampai keluar darah celah hidung korang kan? Itu yang sepatutnya kan. Sampai kau punya buah sihir tu keluar balik kan? Jadi sensor ke apa kau cakap ni? Tak sensor aku tak cakap. Tahu boleh belasah cakap. Okay, kita sajikan yang gila babi lah. So kalau dengar Expo Payout, kalau kepala korang tak goyang lagi, aku tak tahu cakap apa lah. Itu je lah. Jadi itu something wrong lah kalau tak goyang. Itu je lah. Jadi support lah insyaAllah. Jadi itulah yang terbaru punya planning, recording lah. Sebab kita tak boleh nak main gig. Ya, betul. Kita semua ni pun memang harapkan yang benda ni cepatlah habis kan. Yes. Sebab betul. Kita orang sendiri pun banyak kan benda pun tersangkut nak buat kan. Banyaklah sangkut, nyampah lah. Plan lah kan. Itu ada. Tu harap benda ni cepat habis. Jadi semua orang yang tengah mengusahakan something tu boleh lah sambung balik kan. Benda-benda yang kita semua buat ni kan. Betul. Sekarang buat apa? Sekarang buat apa? Rumah yang anak-anak. Okay lah. Okay, pasal masuk kau buat apa tu, aku punya job ke apa? Okay, aku ni buat job printing sebenarnya, full time part time lah. Part time pun dia, full time pun dia boleh lah. Tapi kalau dulu base tahun 2005 first aku printing, tu memang full time aku punya sendiri. 2005 sampai 2000 berapa ya, aku tak ingat, 2010 maybe gitulah. Jadi 10 tahun lah kita letak Tetap 10 tahun aku punya base sendiri kat belakang rumah. Belakang rumah aku telah membuat owner dengan membuatkan colour yang pelbagai kat longkang rumah Taman Muhammad Yassin. Kejap kena putih,
kejap colour merah. Lepas tu buat kerja hair dryer berbunyi sampai pukul 3-4 pagi. Dry dengan blok apa semua kan. Lepas tu dengan apa tu ketawa lah apalah, pukul 2 pagi duk lepak lagi budak belakang. Siapa yang tahu? Tunggu buat video siap. Aku nak mention nama. Hidup lagi orang tu. So banyak label-label datang lah itu kan. Alhamdulillah. Okay, ni kita lari daripada scene music pula lah. Okay lah, scene baju lah Okay, Alhamdulillah. Aku belajar buat printing baju tu pun daripada drama asal lah, sebab pay out lah. Dia ajar aku macam ada printing baju, orang Indon panggil apa, sablon. Sablon lah. Daripada satu colour sampai berbagai colour aku buat. Skill sikit-sikit naik lah, Alhamdulillah. First aku buat baju pun aku buat untuk member juga. Buat baju band. Lepas tu jual kat gig, itu je lah kan. Sampai boleh ambil tempahan apa semua lah. Datang belajar pun ada ramai nak belajar apa semua, kita tak kisah kan. Nak belajar apa semua, kita ada idea, kita ada ilmu, Allah bagi tu, kita kongsi sama-sama lah. Lepas tu untuk bisnes tempahan pula kendian lah. Lepas tu 2-3 tahun dah buat sendiri tu, baru kita berani ambil tempat yang lebih sikit lah, tempat sekolah ke apa kan. Jadi pada segi turun naik tu biasalah, dengan designer tak ada, pasal hire designer luar, apa lagi apa semua kan. Lepas tu label-label indie yang ada macam, okay, aku mention lah nama Gerobok kan. Gerobok tu salah satu scene indie punya label yang baik lah masa tu macam Amar, ada satu Amar kan, datang kan. Itu Sempang tu. Sempang tu. Aku masa tu 2005, aku tak sangka kan, bagus lah budak-budak ni, ada juga scene kan. Lagi datang rumah aku budak-budak punk kan, buat baju rambut hantu, rambut setan kan. Tapi okey lah, baju cantik. Walaupun masa tu scene ni tengah naik macam The Stroke, hujan apa semua kan. Yelah, design-design macam saya mak saya kan. Tapi Ulat-bulu banyak lady. Tapi tamu tu meletup kan. Tapi aku tak kena sensor kan. Aku punya perjalanan balik rumah selamat Okey lah, tapi aku bangga sebab apa, aku suka lah masa scene stress hidup. Walaupun selepas aku ingat tahun 98 lepas tu mati jam tu je, tak ada lagi budak-budak baru nak naik macam tu kan. Tapi best, diorang supportive kan. Jadi adanya diorang ni macam ni, ada pergerakan lah, ada movement lah. Kita bukan dia buat ajaran sesat weh. Tak ada lah. Jadi diorang printing baju jual, pakai baju pun okey apa kan. So benda tu berterusan. So printing tu sampai sekarang lah. Means that sampai sekarang lah. Yes, sampai sekarang. Cuma base berubah-ubah, bertukar-tukar lah. Itu je lah. So macam mana, apa? Macam mana nak contact? Kalau berminat macam mana? Kalau berminat nak printing ke macam mana ke, itu sama nak contact macam mana? Contact siapa mah? Okay, kalau nak contact, kalau member lama lah memang tahulah contact mana. Tapi kalau macam yang baru-baru ni, kita kontak boleh tengok kat Facebook aku je lah. Facebook aku Mohanizam Muhammad. Sebab aku tak ada page tu lah, Facebook personal lah. Personal lah, senang macam tu lah. Nombor telefon boleh call aku ya, 019-715-5675 lah. WhatsApp, order cakap baju apa itu gini, InsyaAllah aku cuba deal dengan terbaik lah. Jadi aku susah cakap spesies bagian t-shirt saja. Tapi kalau nak stiker ke, banner ke, apa ke, aku mungkin aku sub dengan member lah. Sebab kita tak buat benda tu. Tapi kalau nak aku buat juga, harga jadi lain lah kan. Tapi aku lebih focusing dekat t-shirt lah, printing lah. Itu saja. Ni dah awal-awal ni kan, mungkin yelah mana tahu kan, generasi sekarang kan, dulu sayang mak, mungkin sayang ayah kan, lepas ni kan siapa tahu kan macam ni. Aku dah TikTok, tak ada, dia punya circle tu pusing balik kan, kita mana tahu kan. Okay, soalan last lah kita bagi last Dari soalan lah dari zaman ke zamanan, dia mesti ada scene tu, scene ni. Macam kau cakap tadi lah, kau pun tak sangka lepas tahun 19 berapa ada lagi scene kan. So
apa nasihat untuk anak-anak muda? Satu window dah. Apa nasihat anak muda? yang apa nasihat kepada anak-anak muda di luar sana yang nak jadi macam kau, Amar? Oh, bukan apa nasihat anak muda kepada yang lebih muda lah. Tak mention umur. Okay, apa tadi? Okay, I mention. Okay, as long kau tahu apa diri kau buat kan, dan kau rasa benda tu okay, lepas tu tak ada negatif kan, kau rasa benda positif, bukannya kau pergi buat aktiviti scene pecah rumah orang kan. So kau rasa benda tu okay, cuma kau nak adapt kan pada orang-orang yang tak tahu benda ni, cabaran kan. Cabaran tu yang lagi best. Buat je lah kan. Tapi as long benda yang kau buat tu tak melanggar dia punya pagar-pagar yang perlu kau langgar, walaupun sana terlanggar juga kan. Tapi ada rules dia lah. Rules tu kau letak pada diri kau lah. As long benda tu kau rasa selamat, okay, dan tak nyusahkan orang lain, tak teruskan. Tapi yang penting scene Separan Gam ni nampak lah ada movement pergerakan yang baik lah kan. Jadi bukan kita nak pujukan dan pujian daripada orang luar, tapi kita buat sesuatu untuk Separan Gam. Dulu tak ada apa-apa, kita buatlah satu benda, okey lah, buatlah satu apa yang kau rasa buat yang boleh membanggakan Separan Gam lah, okey lah, macam tu. Okey, kalau buat band, buat scenes, okey, betul-betul buat. Ada gig, betul-betul buat. Zain buat betul-betul Zain, newsletter ke apa ke, as long kena rajin dengan orang luar, buat satu connection dengan jadi Separan Gam ni takkan itu networking lah. Create networking lah. Yes, sebab sekarang dah senang. Itu je lah. Rasa tu Alis. Sekarang dah senang. Ya. Kali kau ada rasa nak buat band ke lepas ni? Ada rasa nak buat band ke lepas ni? Tak kot. Tak. Jadi cakap ni saya nak buat band ni kan. Tak apalah, biar ada. Nanti kau audition ni. boleh. Jadikan Kalis vocal. Dah. Boleh try. Aku main Ghazal lah. Jadi okay, terima kasih kepada Encik Moha yang satu lagu. Kau dah ni dah practice dah. Allah. Aku yang biasa aku janji kat rumah hari kau tahu tak? Subhanallah. Tidak kena lain. Ni macam ni lah. Laungan sakan kala kematian. Tak ada. Ni bilas dengan tahlil. Satu kan. Tak ada ni gurau kan. Ini highlight ni. Satu kali ada apa lagi? Tak ada apa. Kita pun dah sampai ke penghujung rancangan. Penghujung rancangan. Betul lah. Betul lah. Just kejap kan. Biasalah. Kadang kejap, kadang tak kejap. Okay, kalau situ kita nak say thanks lah dekat Moha sebab hari ni sudi datang, bawa dia punya staff kat sini, datang kat kita punya podcast pekik kita untuk episod yang kali ni semua kan. Kan second vocalist. Wah. Boleh misal macam ni boleh. Dia lagi kau boleh gantung lagi. Kan. Nanti dia punya ni nak kena ni. Nanti cerita kat luar. Kau lanjut je. Okey lah, kalau untuk tu, kalau tak ada apa-apa lagi, tu dia. Okay. Macam biasa follow, like, subscribe. Ya, jangan lupa like, follow, komen dan share kita punya Pekik Podcast. Dan terima kasih kepada yang menyokong kita selama ni, dan terima kasih kepada yang sentiasa tengok full kita punya podcast. Terima kasih. Boleh dengar kita punya podcast di Spotify, dan boleh tengok di YouTube channel kita About TV, dan Facebook di About Separan Gam. So kita jumpa lagi. Bagi salam tak? Bagi salam kan? Bagi salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye. Yeah.